ke rumah tangga, insya-Allah. Melalui personal di Zara, tak lain dan tak bukan bersama kita dah pun berada di konti IKIM FM. Ustaz Muhammad Abdullah Alamin bersama kita. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rasanya tak terlambat kot kalau saya nak ucapkan selamat hari raya kat Ustaz. Selamat hari raya. Raya kan sebulan. Kat Malaysia Ustaz ya, masya-Allah. Alhamdulillah. Dan untuk anda sahabat pendengar, kalau nak sekadar bukan nak dengar celoteh Ustaz saja tapi nak menonton, nak ulang tonton dan sebagainya, boleh saja ke Facebook IKIM FM. InsyaAllah kita sedang live waktu ini di Facebook IKIM FM, insyaAllah. Dan bila cakap tentang hari ini, kita nak sambung sebenarnya untuk perkongsian ayat Al-Quran berkaitan dengan keluarga dan masuki ayat yang ke-19 daripada 40 ayat. Kita berkaitan dengan surah daripada surah At-Taubah. Mungkin sebagai pendetailannya boleh diberikan oleh Yang Bagi Ustaz. Silakan Ustaz. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa man nasara wa wala. Yang dirahmati Allah, DJ Yati, seterusnya kepada seluruh warga IKIM, TV IKIM, kepada seluruh ibu-ibu, ayah-ayah saya yang saya sayangi sekalian, abang-abang, kakak serta adik-adik yang saya doakan dengan kebaikan sekalian. Syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala, dengan limpahan kurniaan dan rahmatnya masih lagi kita diberi umur untuk kita meneruskan bakti kita dalam kehidupan ini, bakti kepada Allah, bakti kepada manusia, bakti kepada seluruh kehidupan yang ada, dan ia perlukan ilmu kan? Dan fokus kita dalam personal di Zahra ini adalah dalam perkara-perkara berkaitan dengan kekeluargaan, sama ada hubungan suami isteri, hubungan pasangan ataupun mak ayah kan? Dan juga keluarga-keluarga yang lebih besar lagi. Jadi ayat ke-19, kita telah sampai ke ayat ke-19. Hari ini saya nak kongsikan daripada surah At-Taubah ayat ke-114. Surah At-Taubah ayat 114. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ma kana istighfaru Ibrahim li abihi illa maw'idatin wa'adaha iyyah. فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه إن إبراهيم لأواه حليم. Dan permintaan ampun dari Ibrahim kepada Allah untuk bapanya tidak lain hanyalah kerana satu janji yang telah diikrarkan kepada ayahnya itu. Maka tatkala jelas bagi Ibrahim bahawa ayahnya itu adalah musuh Allah, maka Ibrahim berlepas diri daripadanya. Sesungguhnya Ibrahim adalah seorang yang sangat Sesungguhnya Ibrahim adalah seorang yang sangat lembut hatinya lagi penyantun. Okey. Jadi kita nak kongsikan pada hari ini adalah satu tokoh kekeluargaan, iaitu Nabi Ibrahim AS. Saya kan DJ Yati, ibu ayah saya sekalian, kalau saya bawa orang pergi Palestin, salah satu lawatan wajib adalah pergi ke makam keluarga Nabi Ibrahim dekat Hebron. Hebron ni bahasa Hebrew lah. Hebrew. Tapi tempat itu dalam bahasa Arabnya Al-Khalil. Nabi Ibrahim gelarannya adalah Khalilullah. Maknanya orang yang rapat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Bahasa Hebrew Hebron. Okey, Khalil dan Hebron. Kalau kita baca peta sekarang ni orang gunakan Hebron, tapi Al-Khalil nama tempat itu. Dekat satu kawasan dekat Al-Khalil ataupun Hebron ini ada satu kawasan pemakaman keluarga Nabi Ibrahim. Ada makam Nabi Ibrahim AS di situ bersama isterinya, iaitu Sayyidatina Sarah. Ada makam Nabi Ishaq AS bersama isterinya Liyah. Ada makam Nabi Yaqub AS bersama isterinya Rifqah. Maksudnya ada pemakaman maknanya keluarga Nabi Ibrahim AS. Dan Nabi Ibrahim AS adalah satu tokoh bapa atau tokoh keluarga kepada seorang suami, sebagai seorang ayah. Apakah ciri-ciri yang terbagus yang disebut oleh Al-Quran mengenai individu Nabi Ibrahim AS ini dalam surah At-Taubah ayat 114. Apa dia? Inna Ibrahim li'awwahun halim. Sesungguhnya Ibrahim itu seorang yang sangat lembut hatinya lagi penyantun. Maknanya sifat yang ada pada Nabi Ibrahim AS yang saya nak highlight kasih adalah halim. Halim ni maknanya penyantun. Okey, penyantun. Kemudian kita lihat lagi bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala memuji sifat penyantun ini, halim. Dalam bahasa Arab yang lain, halim ni rifq ataupun rafiq juga sama maksud, iaitu penyantun juga. Nanti kita kongsikan dia punya syarah lebih lagi. Dalam surah As-Saffat ayat 100 pula.
Surah As-Saffat ayat 100. Ibu-ibu, kakak, tuan-tuan muslim-muslimat sekalian, kan kita semua tahu Nabi Ibrahim AS dia ada 2 orang isteri yang masyhur. Okey, satu Siti Hajar AS, yang keduanya Siti Sarah AS. Daripada Siti Hajar lahir satu orang anak nama Ismail AS. Daripada Siti Sarah pula lahir seorang nabi juga, Nabi Ishaq AS. Apa beza kedua-dua watak Nabi Ishaq dan Nabi Ismail ini? Okey, Nabi Ishaq ni, ibu-ibu, kakak, tuan-tuan muslim-muslimat sekalian, dia ni orang yang memang kata orang satu orang yang suka berperang, kan? Maknanya agak berani, kan? Sebab itu Nabi Ishaq ni juga, kan, maksudnya digelar sebagai bapa kepada Israel. Israel ni Yaqub. Israel ni maksudnya tentera Allah. Il tu Allah, Isra tu tentera. Maknanya orang yang suka pergi ke depan berperang. Sedangkan Nabi Ismail AS, dia mewarisi sifat ayah dia, lembut tu. Nah, lembut itu. Itu Allah sebut dalam Quran surah As-Saffat ayat 100 dan 101. Apa kata Allah Subhanahu wa taala ketika Nabi Ibrahim alaihissalam berdoa, kan, Rabbi habli minas salihin. Ya Allah, anugerahkan kepada aku seorang anak yang termasuk dari orang-orang yang soleh. Nabi Ibrahim doa. Mana Nabi Ibrahim doa, maka ayat 101 Allah Subhanahu wa taala sebut fabasyarnahu bighulamin halim. Maka kami beri khabar gembira dengan seorang anak yang halim, yang penyantun. Yang dimasukkan ini adalah Nabi Ismail alaihissalam. Jadi maksudnya kita nak tengok di sini bagaimana contoh yang ditunjukkan oleh Al-Quran, bagaimana seseorang itu perlu ada satu sifat, dan sifat yang dipuji dalam konteks kekeluargaan adalah halim. Halim. Apa maksud halim? Okay. Halim ni penyantun. Maksudnya benda-benda yang kita paparkan secara zahir. Yang kita paparkan secara zahir itu halim. Kalau rahim ni benda-benda dalaman. Yang halus, yang dalam sifat. Okey, ada orang kadang-kadang hari ni rahim ada. Dia ni penyayang, tapi halim dia tak ada. Dia penyayang tapi cakapnya kasar, kan? Cakapnya tidak berinsurans mulutnya. Dia kasar tapi dia penyayang. Itu yang kata hati ada taman tu. Hati ada taman. Ada orang cakap saya ni nampak je kasar tapi hati ni ada taman. Hati tu ada taman. Maknanya dia rahim tapi halim tak ada. Sedangkan orang yang nak dalam rumah tangga ni dua-dua kena ada. Dia kena ada rahim, dia kena ada halim, kan? Dan Allah sebut, kan, maknanya contoh seorang bapa, contoh yang disebut dalam Al-Quran, satu tokoh keluarga yang disebut dalam Al-Quran yang terbagus, yang banyak melahirkan zuriat-zuriat yang soleh dan soleha, iaitu Nabi Ibrahim AS. Sifatnya adalah halim. Halim ni penyantun, benda yang zahir yang nampak. Rahim, benda yang dalam, benda yang tak nampak. Dan dalam hadis Nabi SAW sebut kedua-dua benda ni. Antara dalam hadis Nabi SAW sebut irhamu ahlal ard. Kamu sayangilah, rahim tadi, kan? Irhamu ahlal ard. Sayangilah kamu apa-apa penghuni yang ada di dunia ini, maka yarhamukum man fis sama, akan mengasihilah sesiapa yang berada di langit. Itu dalaman. Yang dalam yang zahir pula, yang halim pula, Nabi SAW pernah menyebut kepada Aisyah, ya Aisyah, innallaha rafiq yuhibbir rifqa fi amri kullih. Wahai Aisyah, sesungguhnya Allah itu sopan santun. Rifqa sama dengan halim. Mana yang zahir ini Allah suka bersifat, kita juga bersifat sopan santun dalam setiap perkara yang kita lakukan. Okey, dan juga dalam ayat yang lain, dalam hadis yang lain, Nabi SAW menyatakan, hadis yang diriwayatkan oleh Jarir bin Abdullah, kan, daripada Sahih Abu Daud, Nabi SAW menyatakan bahawa man yuhramul rifq yuhramul khair kullah. Sesiapa yang tidak, maknanya bersifat dengan arifq, dengan halim ini, maka dia tidak ada kebaikan bagi dia. So ini maknanya dua benda ni. Okey. Sekarang ibu-ibu, kakak, tuan-tuan muslim-muslimat sekalian, kan, kita lihat dalam konteks rumah tangga. Ini yang disebut dalam Al-Quran, kan, daripada surah At-Taubah, kan, pengajaran daripada surah At-Taubah 114. Allah puji satu sifat, kan. Jadi dalam rumah tangga, yang perlu kita bersifat, kan, yang perlu kita ada dalam diri kita dua-dua benda ni, iaitu rahim tadi dan halim, dua-dua. Kan? Luaran dan dalaman. Luaran dan dalaman. Tak percaya,
waktu kita mula-mula nak kahwin dengan pasangan kita lah, kita nampak tak ada dua sifat ni? Kita nampak tak? Mesti nampak Ustaz. Kan? Nampak kan? Kalau tak, awal-awal kena reject. Siapa nak mulut macam longkang contoh kan? Siapa nak? Awal-awal kena reject lagi. Tapi bila hati kita lembut kepada pasangan kita waktu tu, Allah takdirkan maknanya nak kita berpasangan, dua-dua ni ada rahim, berbunga-bunga hati, kan? Mandi pun tak kenyang, makan pun tak basah. Silap. Mana boleh makan jadi basah ni Ustaz? Kena siram dengan kusuk. Mandi pun tak basah kan, makan pun tak kenyang. Sebab apa? Rahim ada, berbunga hati ni kan. Kalau tak boleh bercakap, tak boleh bercakap seharian tu, kadang-kadang macam tak boleh nak buat apa-apa. Rahim ada, dia panggil angau ke masa lama kan, angau ke apalah. Okey, halim juga ada kan. Walaupun kita sifatnya kasar waktu tu, tapi kita kan memaparkan halim, cakapnya baik-baik kan, bersopan santun. Walaupun kita ni mungkin orangnya panas baran ketika itu, kita boleh menyembunyikan, kerana halim itu ada. Menyembunyikan benda itu, halim itu ada. Jadi maksudnya mula-mula pengenalan, kita boleh untuk bersifat rahim dan halim, dua-dua benda ini. Sampailah akhirnya kita pun sebagai isteri cakap kat bapak kita, bah, kan, abang tu baiklah bah. Bapak kita orang pengalaman, tengok, you ke? Tak ada bah, saya nak kahwin juga dengan dia tu. Maka kita punya suami ni pun datang meminang kita, kan? Pun bapa dia lah, kan? Maknanya keluarga dia datang minang kita kan. Saya ni nak menyunting bunga di rumah Tuan Haji, setuju ke tak? Nantilah saya tanya anak perempuan saya kan. Skrip dia dah ada tu. Skrip dah ada kan. Bapak kita pun tanya ni, ada orang datang minang kau ni, kau nak ke tak? Orang dulu lari masuk bilik, orang dulu kan. Orang sekarang, Papa, I told you many time what. Saya memang nak kahwin dengan dia, I told you many time. Wah, dia pula ngajar bapak dia. Ikut mu lah. Orang sekarang, orang dulu masuk dalam, setujulah tu kata maknya. Orang sekarang, dia pula cakap, dah cakap banyak kali dah bapak, tak faham ke bapak ni? Yelah atas kebil bapak tu kat luar. Okeylah, saya terima je lah. Bapak dia. Okey, jadi rahim dan halim kan, jadi menyebabkan hati kita tu rasa lunak hati nak kahwin. Okey, sekarang kita nak tengok macam mana sebenarnya perlunya kita mengistiqamahkan dua benda ini. Seperti mana mula-mula kita kenal dengan pasangan kita, sifat rahim dan sifat halim ini, macam mana kita nak berusaha untuk kita mengekalkan ataupun istiqamahkan perkara kedua ni. Sebab benda ini perkara yang disebut dalam Al-Quran. Terpuji Nabi Ibrahim AS, dan kemudiannya fabasyarnahu bighulamin halim. Maknanya Nabi sebut, Allah SWT sebut, Nabi Ibrahim itu dianugerahkan juga dengan anak yang hebat juga, yang bagus juga, tercipta dalam sejarah kerana ada halim itu, sifat penyantun yang zahir, yang nampak ni, yang nampak. Rahim yang dalam, pengasih, penyayang, penyabar, memaafkan, berihsan, bertimbang rasa, itu dalaman. Yang nampak ni senyum, cakap dengan lemah lembut, dengan baik kan, maknanya suka menyapa, suka tanya khabar orang kan. Begitu juga dengan menziarahi orang. Itu benda yang halim yang nampak kan. Dia tidak semata-mata yang dalaman, tapi yang nampak itu. So ini mana nanti kita kongsikan selepas ini, macam mana rahim dan halim ini. Ya, insya-Allah. Ada tak kalau setakat nama saja rahim ataupun halim, belum tentu lagi ada memilikinya. Kena belajar tu kan Ustaz, nak memasukkan elemen-elemen tersebut. Tapi semua tu kita akan kupas lebih lanjut lagi selepas ini. Kita berhenti rehat seketika. Bagi anda sahabat pendengar, jangan ke mana-mana, teruskan bersama kami di IKIM FM, pilihan utama anda untuk Pesona di Zara. Kami di IKIM FM, pilihan utama anda, masih lagi menerusi Pesona di Zara bersama dengan bagi Ustaz Muhammad Abdullah Al-Amin. Yang mana kalau anda nak tengok Ustaz kat Facebook Ustaz, boleh Ustaz kan? Ustaz Muhammad Al-Amin. Ustaz Amin je. Ustaz Amin. Kurungan Muhammad Abdullah. Alhamdulillah. Dan sebenarnya hari ni kita nak teruskan lagi pertemuan. Kita nak sambung untuk ayat yang ke-19 daripada 40 ayat Al-Quran berkaitan dengan keluarga. Hari ni Ustaz kupas tentang surah At-Taubah ayat 114 Ustaz. Dan untuk anda sahabat pendengar, ada pertanyaan, persoalan, boleh saja ke Facebook kami ataupun di WhatsApp di 011 2904 ataupun di talian 0362051500. Alhamdulillah ada yang tanya soalan Ustaz, kata ini anak perempuan Ustaz, dah kuranglah semalu dan juga dah tak berapa nak lemah lembut. Itu soalan, tapi mungkin jawapannya selepas inilah untuk sahabat-sahabat pendengar. Dan mungkin kita nak sambung sikit lagi Ustaz sebelum kita nak buka, nak jawapan daripada Ustaz soalan kita.
Ibu-ibu, kakak, tuan-tuan, muslim-muslimat yang saya sayangi dan saya doakan yang kebaikan sekalian, ya. Okey, kita kongsikan pengajaran daripada satu tokoh yang disebut dalam Quran, Abul Anbiya, bapa para nabi. Maksudnya keturunannya direzekikan dengan keturunan orang yang soleh dan solehah. Okey, dan apakah ciri-ciri soleh dan solehah yang disebutkan? Antaranya halim. Halim ni benda yang zahir, benda yang nampak, benda yang terpapar, sama dengan rifqa ataupun rafiq, kan? Benda yang nampak. Rahim, benda yang tak nampak, benda yang dalaman. Okey, ibu-ibu, kakak, tuan-tuan, muslim-muslimat sekalian, apabila sebut mengenai rahim dan halim, rahim dan halim daripada surah Taubah ni, kan? Okey, ada sifat ini diberikan, dianugerahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan jalan anugerah. Dia panggil wahbiyah. Bukan wahabi, ya. Wahbiyah ni kurnia langsung. Kita tak perlu bina-bina, benda tu yang Allah anugerahkan semula jadi dalam diri kita. Gifted lah ni. Gifted, kan? Tak payah diusaha-usahakan. Contoh, ada orang kadang-kadang yang memang dianugerahkan mulutnya manis. Halim ada. Sangka pakcik nampak berseri hari ni pakcik. Dia memang mulutnya manis, cair orang dengar. Maksudnya dengan jalan wahbiyah, dengan jalan kurniaan. Allah tu Al-Wahhab. Allah tu yang maha menganugerahkan. Dia dianugerahkan dengan jalan yang tak perlu diusahakan. Orang yang macam ini, kan? Ada orang yang kadang-kadang memang rahim tu sendiri ada dalam di hati dia. Mana dalaman tu memang dia jenis orang yang bertimah rasa. Ada orang kadang-kadang memang nature dia jenis tak kisahlah, bertimah rasa, kan. Ada orang kadang-kadang gaduh je kerja, kan? Maksudnya nipis je telinga tu. Nipis telinga, jenis tak sabar, jenis badan-badan. Ada orang yang secara wahbiyahnya, secara Al-Wahhab, Allah Al-Wahhab, anugerahkan memang ada nature. Orang macam ni alhamdulillah rezeki dia lah, kan? Dan dia tidak boleh nak mana rendah pada orang lain sebab kebetulannya dia ada itu. Kebetulannya, kan? Jadi maksudnya dianugerahkan pada dia tu memang secara anugerah memang dia ada. Saya tak nak kongsikan benda ini, maknanya orang yang ada kat luar sana, kan. Memang ibu-ibu, akak-akak memang hati dia dah baik dah. Dah lahir-lahir gitu. Lahir-lahir gitu dah. Maknanya memang kita tak mau kongsikan tu sebab memang dia dah okey dah. Okey. Yang kita nak kongsikan adalah yang keduanya. Yang keduanya dengan jalan kasbiyah. Kasbiyah ni dengan jalan usaha. Ini yang kita nak sentuh ataupun kita nak kongsikan pada hari ini. Orang yang ada rahim dan halim yang diusahakan benda tu. Benda tu bukan nature bagi dia, tapi dia nak jadi macam tu. Dia bukan nature dia tu rahim, tak. Memang dia ni panas banget orangnya. Dia ni mungkin orangnya mudah sensitif orangnya, ataupun jenis tak fikir diri dia je, kan. Tak fikir orang lain punya perasaan. Mungkin orang yang punya kepentingan diri semata-mata, kepentingan diri, kan. Secara dalaman dia. Yang zahir pula mulutnya macam longkang tak berbasuh. Macam tu juga dengan nak sound, ikut sound hati, tak kira perasaan orang lain. Saya jujur cakap terus terang. Saya jujur cakap terus terang. Kita boleh jujur, tapi perkataan kena pilih. Okey, perkataan kena, bukan jujur tu cakap secara jujur. Aku kata kau punya muka tak boleh percaya lah, memang bukan penipu. Apa nak cakap orang penipu pula, kan. Aku jujur apa tak. Perkataan kena pilih. Dalam Islam kita boleh marah, perkataan kena pilih. So cara jalan kasbiyah ni, kasbiyah ni kita usahakan. Ibu-ibu, kakak, tuan-tuan sekalian, kita balik kenangan kita ketika kita memula nak berkenalan dengan isteri kita. Kadang-kadang kita adalah orang lain, tapi kenapa kita boleh menjadi orang yang rahim dan halim sangat? Halim sangat lah, kan. Sebab apa? Kita berusaha untuk itu. Kita ada usaha untuk itu. Sebab itu kita boleh jadi macam itu, kan? Walaupun tak lama, walaupun kita mungkin macam hipokrit, tapi kita berusaha dan kita boleh jadi macam itu. Sebab ada niat nak jadi macam itu. Betul. Sebab itu pentingnya benda-benda yang kita nak usaha secara kasbiyah ni. Saya yakin orang siapa-siapa pendengar di luar sana, mungkinlah rahim dan halim ini yang mungkin secara semuanya jadi secara wahbiyahnya, secara Allah anugerahkan secara langsung itu dalam 20% lah. Dan 20%. 80% lagi orang yang berusaha untuk jadi macam itu. Dan ini yang Allah SWT sebut banyak dalam Quran. Kita perlu berusaha. Laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Bagi mereka apa yang mereka usahakan, bagi mereka apa yang mereka usahakan. 2 kali Allah SWT sebut. Dan Allah kata qad aflaha man tazakka, beruntung orang yang memperbaiki diri dia. Bagi orang beriman fa idza faraghta fansab, habis satu usaha dia mulakan usaha yang baru. Maksudnya diusahakan benda itu. Sebab nature kita kadang-kadang, kita ni kan haiwanun natiq.
mana haiwan yang boleh bercakap. Nature kita ni ada perangai-perangai haiwan lah. Kita ni pemarah lah apa. Tapi kita berusaha untuk tahan benda itu kerana kita nak cari redha Allah Subhanahu Wa Taala. Ini kita nak bincangkan golongan yang kedua ni, golongan yang bersusah payah berusaha. Dan usaha itu tidak sia-sia kalau kita berusaha untuk jadi orang berakhlak begini. Dalam hadis banyak Nabi sebut orang yang bakal ahli syurga dengan orang sebagai orang yang berakhlak dan sebagainya. So jadi yang penting adalah kita usahakan. Macam mana kita mula nak kahwin ni dulu lah. Kita berusaha kan untuk jadi rahim, sangat penyayang, suka tanya khabar dan halim, lembut, lemah lembut, suka berhadiah kan, suka bertanya khabar, senyum walaupun panas terik, senyum kan. Panas luar dalam. Tapi boleh senyum. Tapi kenapa ketika dah kahwin kita tak boleh nak kekalkan benda itu? Kan ada satu kisah jadi hati kan. Ada satu kakak lah kan. Satu kakak ada pencuri masuk ke rumah dia. Pencuri masuk ke rumah dia. Dia dengan gagah beraninya ambil payung tu, dia ketuk, dipukulnya pencuri ini sampai pencuri ini pengsan. Kemudian datang dah kecoh-kecoh, datanglah polis apa semua, orang keliling semua datang kan. Wah, tengok pencuri ini sudah pengsan jatuh. Okey, kakak ni duduk satu tempat, nampaknya menitiskan air mata, menggigil, ketakutan nampaknya kan. Jadi kita polis datang kata syabas puan syabas sebab puan berjaya tangkap pencuri yang banyak kes ni sebenarnya kan. Tapi nak tanyalah puan, nak tanya puan, apakah rahsia keberanian puan? Jarang tu orang perempuan tengok ada orang masuk kan tiba-tiba berani nak pukul kan. Jarang tu puan. Apa rahsia keberanian? Mungkin boleh dikongsikan untuk ramai kan. Kakak ni pun tengok polis tu, dia kata tak adalah, sebenarnya saya tak berani juga. Habis tu saya ingat tadi yang balik lambat tu suami saya. Sebab tu saya pukul dia. Kenapa dengan suami pula nak buat macam tu? Dengan orang lain pula tak berani. Sebab apa? Sebab apa boleh jadi hilangnya rahim dan halim ni tadi? Sebab apa? Kenapa tak nak istiqomahkan benda itu? Inilah kalau kita yang mendengar pada hari ni bukan orang yang dapat istiqomahkan, so balik pada hari ni. Apa cara dia? Apa jalan dia? Yang pertama, memang kena niat. Sebab tu Habib Hanis dalam kitabnya An-Niat menyatakan bahawa ajarkan diri kamu ni berniat dengan niat-niat yang baik, seperti mana kamu ajarkan kamu berniat untuk mendirikan solat. Kita hari ni orang yang menjaga solat, alhamdulillah kan kita ada niat, aku nak sembahyang lah, walaupun mungkin terlambat, aku nak sembahyang. Tapi ajarkan juga diri kita berniat dengan benda-benda yang baik setiap hari. Ya Allah, hari ni aku nak jadi suami yang paling rahim dan halim. Walaupun geram kat bini, jagalah kopi cekik kasi, tapi ya Allah, tak sabar kan. Ya Allah, aku nak jadi isteri yang paling soleha, yang ada rahim, yang ada halim. Contoh kan. Walaupun geram kat suami, tapi niat kena ada. Sebab hari ni yang puji sifat halim bukan suami kita, bukan ustaz, bukan orang keliling, tapi Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab Allah sebut fabasyarnahu bighulamin halim. Kan, gembirakan dia. Orang yang halim ni ada kegembiraan, dan orang keliling dia juga ada kegembiraan. Hari ni kan suami kita kan, walaupun apa perangai dia, tiba-tiba hari ni dia datang kat kita, dia pecit-pecit, dia cakap baik dengan kita, kan kita pun senang, kita gembira kan. Walaupun lepas tu abang nak cakap terang dengan awak ni apa dia kan? Tapi maknanya mula-mula tu kan halim. Fabasyarnahu bighulamin halim. Kita gembira, orang keliling kita juga ada gembira kalau kita ada rahim dan halim ini. Ini kita kan diajar oleh Allah Subhanahu Wa Taala. So kena ada niat. Niat kena hari-hari. Ajarkan diri kamu berniat seperti mana kamu mengajarkan diri kamu untuk bersembahyang. Hari ni nak sembahyang subuh, nak sembahyang zuhur kejap lagi, kan kita niat, aku nak sembahyang zuhur lah. Kita ajar diri kita berniat, aku nak jadi isteri yang solehah pada hari ni. Aku jadi suami yang soleh pada hari ni. Yang alah, maafkanlah benda-benda isteri ke buat salah. Alah, memang isteri dia perlu dimaafkan kan. Dalam hadis Nabi SAW, untuk abang-abang terutamanya, untuk abang-abang dan ayah-ayah kan, aku berpesan, kata Nabi SAW, kepada dua golongan yang lemah yang perlu kamu beri kasih sayang kepadanya. Yang pertamanya anak yatim, yang keduanya wanita yang isteri kamu. Nabi pesan kan, dua benda ni. Aku pesan pada kamu golongan yang lemah yang untuk kamu sayang. Satu anak yatim, satu lagi maknanya isteri kita. Lebih-lebih kalau isteri kita tu anak yatim, dua kali kesian. Kan? Mana aku kesan kepada kamu tu kan. Jadi ini, yang pertamanya kena ada niat. Lebih baik kat tuan-tuan muslimat sekalian. Okey, niat-niat aja jadi tak jadi kan. Yang keduanya kena ada ilmu. Ilmu nak jadi orang yang soleh, kena ada ilmu.
Belajar. Alhamdulillah kita ada IKIM, baru ni IKIM ada terbitkan buku. Betul. Bersama galeri ilmu Betul. Kan? Maknanya macam apa yang kita siarkan. Apa yang kita siarkan. Mana teknik cara. Kadang-kadang ada orang yang nak jadi baik. Tapi cara tu yang dipanggil hidayah dan juga taufik. Taufik tu jalan cara, kaifiat, cara nak jadi baik tu. Macam mana cara nak buat baik pada isteri, macam mana ni? Adakah dengan aku tengking dia ke? Cara nak baiknya kau ni kan. Tak tahu cara dia. Nak handle tu macam mana? Hari ni kalau kita pergi luar negara, contoh kan, sekarang ni bulan 7. Kita pergi Mekah contohnya hari ni, kita kena faham apa cuaca kat sana. Jadi sana sekarang tengah panas, sediakanlah baju nipis-nipis. Maksudnya yang taklah pakai baju sejuk. Tapi kalau kita pergi Eropah contohnya bulan 12 contohnya kan, kita kena sediakan baju tebal-tebal. Kan kita bersedia sebab kita faham. Isteri kita sama juga, kita kena faham dia. Dia tu jenis orang yang musim panas ke, musim sejuk ke, kita kena faham. Kalau kita faham, kita boleh buat persediaan. Masalahnya kita tak faham. Kita ingat kita punya isteri tu musim sejuk, so kita bawa baju sejuk je. Berpeluh lah kau. Musim bunga tak sepanjang tahun. Musim bunga pun tak sepanjang tahun. Musim gugur yang cantik pun tak sepanjang tahun. Sebab itu kita kena faham. Dan isteri pun orang perempuan hormon kadang-kadang ada berubah kan, mengandung uzur dan sebagainya. Tiba-tiba jadi musim mendung, tiba-tiba jadi kena faham lah benda tu. Okey. So jadi yang keduanya kena ada ilmu. Okey. Yang ketiganya memang kita perlukan orang sentiasa mengingatkan kita, siapapun kita kan. Sebab itulah hadirilah majlis-majlis yang boleh mengingatkan kita. Kan dipanggil tarbiyah. Tarbiyah tu maknanya orang ingatkan kita. Guru kita ke hadiri majlis kat surau, kat masjid kan. Dan kalau kita masalah kita adalah sikap kita, carilah kuliah-kuliah yang boleh membentuk sikap kita. Kan? Ada orang hari ni dia panas baran, tapi dia pergi kuliah tajwid. Bagus kan? Maknanya ilmu tajwid dia meningkat, tapi kurang dapat memperbaiki dan meningkatkan diri dia. Sebab awal dan marah. Mana kalau kita ni jenis panas baran, cari kuliah untuk kita manage panas baran kita. Kalau kita punya sikap ni adalah boros, cari kuliah lah untuk kita ni jangan boros. Kalau kita punya kelemahan tu perempuan, contohnya tengok perempuan, asal perempuan dah licin je, dia jadi pening kepala. Dia pening kepala. Alhamdulillah. Maksudnya dia kena cari kuliah-kuliah yang berkaitan dengan nak manage dia punya syahwat tu. Dan ada orang pernah dengar tak DJ Yati kan, apalah suami saya ni Ustaz, hari-hari pergi dengar kuliah dekat masjid, tapi perangai macam tu juga. Maknanya bagus dia dengar kuliah kat masjid, tapi topik dia kebetulannya tak menyentuh yang tarbiyah dia tu. Topik dia topik benda bagus. Dia pergi kuliah haji, kuliah-kuliah umum, kuliah-kuliah pasal Quran dan sebagainya, semua bagus. Tapi untuk memperbaiki diri kita kena ada kuliah-kuliah berkaitan dengan keperluan kita ni. Maknanya kita kena tahulah. Kita kena tahu sendiri. Kita kena tahu. Sebab tu kena ada ilmu tadi. Niat, kena ada ilmu. Apa benda yang aku nak ni. Dan kena tarbiyah. Tarbiyah ni orang tolong ingatkan kita. Kan? Kalau kita seorang, kita kadang-kadang tak kuat benda tu. Jadi ibu kakak, tuan-tuan muslimin muslimat dan rahmat Allah sekalian, itu 3 cara kan, untuk menjadi orang yang rahim dan juga orang yang halim. Mudah-mudahan kita bersifat dengan sifat demikian, kita akan termasuk dalam golongan yang diberi kegembiraan. Fabasyarnahu bighulamin halim, dalam surah As-Saffat ayat 101, gembirakan dia dengan perkhabaran akan mendapat seorang anak yang halim kan. Maksudnya orang yang bersifat halim pun akan gembira. Orang yang berduduk bersama orang halim juga akan gembira. Dan kegembiraan ni bukan boleh beli di kedai, tak boleh. Dia adalah anugerah Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan kita boleh pergi kedai ni sempena raya ni kan, dengannya ada jualan murah. Boleh tak beli sifat halim 2 kilo? Dia ada tak sifat halim 2 kilo? Akak ni tengok kita, kesian abang ni. Bang kali lepas makan ubat apa kan. Maksudnya tu tak boleh beli kat kedai. Dia adalah anugerah Allah Subhanahu Wa Taala. So saya tak nak cerita orang yang wahbiyah, orang yang dianugerahkan secara semula jadi. Kita nak yang kasbiyah.
yang kita usahakan. Dan setiap saat kita berusahakan dengan niat, dengan ilmu dan juga tarbiyah, orang lain tolong ingatkan kita, tak sia-sia. Setiap benda meningkatkan diri, Allah tulis sebagai pahala. Kan? Dapat ke tak, itu rezeki kita. Tapi usaha itu Allah bagi pahala untuk bekalan kita di akhirat. InsyaAllah. InsyaAllah. Dan inilah yang kita nak bekalkan pada anak-anak juga sebenarnya. Dan kita nak raikan pemanggil di talian kita di 03-6205-1500. Haji Faiz bersama dengan anda untuk menerima panggilan anda. Kita nak ke pemanggil pertama dari Melaka, Encik Muhammad di talian. Silakan Encik Muhammad. Saya nak tanyakan tentang soal perpisahan secara fasah. Bagaimanakah hubungan suami isteri selepas berpisah secara fasah? Adakah isteri masih lagi perlu taat kepada suami dan suami mempunyai hak isteri, dan perlukah isteri melayan suami seperti mana seseorang itu berpisah secara talak raj'i? Itu saja. Okey. Apabila satu orang tu berpisah secara fasah, okey, jatuh talak dijatuhkan oleh hakim talak satu. Jadi maksudnya dia tetap berada dalam iddah. Dalam iddah sama, dia tak boleh keluar rumah. Okey. Suami tetap kena bagi nafkah. Cumanya tak boleh nak bersama-sama, iaitu mengadakan perhubungan suami isteri je lah. Kalau mengadakan perhubungan suami isteri, kalau mengikut mazhab Imam Hanafi, dikira dia sebagai rujuk. Dah rujuk lah. Walaupun tak dengan perkataan, maksudnya redha lah untuk disentuh tu. Kalau mazhab Hanafi, kalau mungkin Syafi'i kena sebut abang rujuk, contohnya Syafi'i ya. So maksudnya duduk tu tak sama. Tak boleh keluar rumah. Sebab 3 bulan itu atau 3 kali suci itu, ataupun kalau yang mengandung tu sampai bersalin tu masih lagi isteri sebenarnya. Dalam iddah tu masih lagi isteri. So dia cuma tak boleh adakan hubungan tu je dalam tempoh 3 bulan tu, dan tempoh untuk menyucikan rahim itu, dan dalam tempoh untuk maknanya untuk cool down lah. Dah kadang-kadang tengah marah kan, nak bercerai lah apa semua. Habis dah bercerai tu kadang-kadang baru terfikir balik kan, papa sayang mama, mama sayang papa, rujuk balik, alhamdulillah. Tapi macam isteri, dia bukan seorang yang asing, tetap kena ra'i juga isteri itu dengan nafkah. Isteri pun tetap kena hormat pada suami itu. Wallahualam. Ya, dan tadi soalan daripada sahabat kita tadi di Facebook IKIM FM, Ustaz tanya bagaimana nak melembutkan anak ni, bukannya anak lelaki, anak perempuan, Ustaz. Okey. Pertama sekali, kita ada satu pasangan ataupun satu orang ataupun anak-anak sekeliling kita kan, yang memang perangai kasar dan sebagainya kan. Dia tu sendiri kena ada kesedaran untuk baiki diri. Kalau dia tak ada kesedaran nak baiki diri, macam mana dia nak baiki diri? Itu dipanggil mujahadah. Nak menyuntik benda tu, kita kena maknanya doakan dia, biar dia ada dapat hidayah, ada rasa kesedaran untuk dia sendiri itu, untuk meningkatkan diri dia kan. So maksudnya kalau dia tak ada kesedaran, maknanya susah sikit lah nak jadikan secara wahbiah tu, secara anugerah Allah tiba-tiba dia jadi baik, bangun tidur terus jadi baik. Maknanya mungkin boleh, mungkin tak lah kan. Tapi maksudnya Allah Maha Berkuasa, mana Allah boleh jadikan. Cumanya dia tu kena ada, kita kena doakan dia kena ada kesedaran untuk dia mujahadah. Bagi kita kena tolong ingatkan tu dia panggil tarbiyah. Tarbiyah dan mujahadah ni kena sama-sama sekali. Kalau orang mujahadah semata-mata, kemudian dia tak ada tarbiyah, dia tak ada orang tolong ingatkan dia, takut lama-lama dia jemu. Jemulah kan satu benda tu. Tapi kalau orang ingatkan dia, orang bagi semangatkan dia, alhamdulillah. Kalau orang tarbiyah saja, tarbiyah dia sendiri tak mujahadah, maknanya pun tak boleh juga. Tak dengan niat dia sendiri. Dia tak ada niat sendiri. Dia akan cakap, mak ni bising lah. Dia akan cakap macam tu. So doakan, ingatkan kan, sebutkan selalu kan, benda-benda macam ni kena sebutkan. Sebab kadang-kadang dia bercakap dengan kawan dia lagi banyak dia bercakap dengan kita. Bila dia bercakap dengan kawan dia lagi banyak daripada kita, kalau kawan itu kawan yang bagus, okey. Kalau kawan tu kawan yang kurang baik, maka dia akan jadi bermasalah. Sebab kita kena memang daripada kecil kena ajak anak tu berbual. Tu dalam hadis yang disebut, la'ib waladaka sab'an, bermain-mainlah anak kamu daripada umurnya 1 sampai 7 tahun. Adib waladaka sab'an, daripada 7 sampai 14 ajar dia adab, ajar dia ilmu. Wasahibu sab'an, 14 tahun ke atas jadikan dia kawan. Kita kena raih kematangan dia, kita kena ajak dia berbual. Jangan sampai dia berbual dengan kawan-kawan dia yang tu
takut pengaruh rakan sebaya disebutkan merosakkan dia. Wallahu a'lam. Alhamdulillah. Dan untuk anda di talian 0362051500 WhatsApp kami, Ustaz, ada rakan kita ni panjang soalannya tapi saya ringkaskanlah sebab beliau ni ibu tunggal dan ada anak yang dibela. Cumanya dia selalu marah-marah anak-anak dia. Mungkin ada perasaan sebagainya, Ustaz. Kita mohon Ustaz share lah apa-apa sebarang doa untuk semangat dan juga untuk melembutkan hati dia sendiri. Okey. Selain daripada kita tegur, kita biar ada amalan sebab dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud, khairud dawa al-Quran, sebaik-baik ubat adalah Al-Quran. Kita kena ada amalan. Saya nak kongsikan kan kepada kita amalan yang maknanya daripada Al-Quran kan. Surah Insan ayat 1 dan 2. Surah Insan ayat 1 dan 2. Okey, surah Insan ayat 1 dan 2. Okey. Bagusnya sebelum kita makan, dalam hadis Nabi SAW, Nabi sebut samillah. Nak makan, bacalah samillah, bacalah nama Allah. Kan? Samillah tu Allah, nama Allah. Nama Allah dalam ayat yang lain Allah sebut walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Bagi Allah nama-nama yang baik, maka sebutlah apa-apa pun nama Allah. Maknanya kita baca bismillah boleh, baca ar-rahim boleh, baca apa-apa pun boleh ada atas nama Allah. Begitu juga dengan kalamullah, ayat Quran. Okey. Lepas kita nak makan, baca bismillah kan. Bismillahirrahmanirrahim. Okey. Ditambah lagi dengan doa apa-apa pun lah. Ada doa minta keberkatan kan. Bismillahirrahmanirrahim la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa fis samaa'i wa huwa samiul alim. Boleh. Ada orang ustaz kata apa Nabi sebut samillah. Samillah tu Nabi ingatkan pada budak ni paling kurang ingat nama Allah. Apa-apa paling pun. Kurang tu. Paling kurang samillah. Dan Nabi tak larang pula ingat Allah saja dan baca jangan baca benda lain. Nabi tak sebut macam tu. Kan wa ma atakumur rasul fakhudhu wa ma nahakum anhu fantahu. Apa daripada Allah kamu ambil, apa yang dilarang kamu tinggal. Nabi tak larang. Kan, tapi Nabi ingatkan tu kan pada budak tu nak makan gelojoh tu Nabi kata samillah. Maknanya baca nama Allah paling kurang. So ada orang yang baca doa untuk mengelak mudarat. Okey, bagi ibu kakak yang nak biar lidahnya ada hikmah, baca satu lagi ayat surah Insan ayat 1 dan 2. Kan, sebelum makan bagus untuk baca. Okey, hal ata alal insani hinun minad dahri lam yakun syai'an madhkura. Itu menyebut tentang kejadian kita. Inna khalaqnal insana min nutfatin amsyajin nabtalihi faja'alnahu sami'an basira. Kami jadikan manusia itu daripada setitis air mani, maka dia menjadilah dia sami'an basira. Dia mendengar dan juga dia melihat. Okey. Sami'an, ketika baca sami'an tu ulang 7 kali. Samian basira. Maka jadilah anak kita ataupun orang kita bercakap tu nak dengar perkataan kita. Nabi sebut samilah, tak nak baca tak apa. Tapi Nabi tak larang. Sedangkan itu ayat Quran, wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifaa'un wa rahmatul lil mu'minin. Kan, Quran tu diturunkan untuk jadi kepada manusia itu rahmat bagi orang beriman. Dah tak nak baca tak apa, tapi saya nak ajar untuk kalau kita yang ada masalah-masalah gini nak cuba baca, yang kita nak berubat cara Al-Quran. So kita nak cakap pada anak kita tak mau dengar. Okey, selepas kita nak makan, dapat baca samillah, baca bismillah, bacalah doa untuk elak mudarat sebagainya atas kita. Kalau nak tambahkan ayat Quran ini, baca ayat ini, hal atal insan la ta insani hinun minad dahri lam yakun syai'an mazkura. Ayat 1 dan 2. Ayat kedua dia inna khalaqnal insana min nutfatin amsyajin nabtali faja'alnahu sami'an, ulangkan 7 kali. Sami'an ulang 7 kali itu mudah-mudahan lidah kita Allah bagi hikmah, kita cakap orang nak dengar. Bagus kan, bukan saja bagi ibu ni. Saya ijazahkan, sebetulnya saya ijazahkan kepada guru saya. Begitu juga dengan kita sebagai seorang suami. Ada tak suami yang hari ni bercakap suami tak mau dengar, isteri tak mau dengar? Bagi angin lalu Ustaz. Buih cakap Ustaz tak dengar. Sepatah saya kata 10 patah dia jawab Ustaz. Sebab kita kena ada amalan. Kan? Biar amalan Quran yang kita ada, jangan jampi-jampi. Hey suka binti ma'adah. Jangan jampi. Baca Al-Quran. Okay? So surah Dahri ayat 1 dan 2 tadi, atau surah Insan. Kadang-kadang nama dia surah Dahri atau surah Insan ayat 1 dan ayat 2. Samian baca 7 kali. Jadi kita sebagai seorang isteri sama juga.
Kadang-kadang kita cakap kat suami kita ni backing seorangnya, garang seorangnya kan. Cuba amal ayat ni. Cuba try amalkan. Dengan berkat ayat Quran, kan kita cakap ya Allah dengan keberkatan ayat Quran ni, Allah jadikan dia mendengar. Sami'an basira ni. Jadikan dia mendengar. Sebab kita baca tu cerita balik kejadian manusia daripada nutfah, daripada Siti Saimani tu. Jadi bagi kakak ni kan, kalau mungkin dia nak cakap anak tu susah kan. Jadi kita bukan membibil semata-mata dengan perkataan, tapi dengan hikmah Al-Quran yang kita amalkan. Kan? Barulah kita bercakap tu orang nak dengar. Kan? Sebab ada pertolongan daripada ayat Quran yang kita baca. Kan? Wallahualam. Alhamdulillah. Dan kita banyak sebenarnya menerima WhatsApp daripada sahabat-sahabat kita. Cuma satulah ni mungkin sudah terakhir sebelum kita doa dan juga menutupkan. Bagaimana cara terbaik Ustaz untuk memberitahu anak angkat saya yang telah disusukan tentang status anak anak luar nikah tu, takut patah hati dan tak dapat nak terima kenyataan, Ustaz. Okey. Kalau kita dah susukan dia, dia adalah anak susuan kita. Kan? Tak payah ceritalah daripada anak siapa. Kalau dia tanya satu hari dah besar, ayah saya mana? Kita pun tak dapat nak jumpa mana. Kan? Kita ambil, ayah ambil, ibu ambil awak ni daripada kasih sayang, daripada kawan ataupun di rumah kebajikan yang ibu jaga sebagai anak. Dan awak anak susuan saya, anak susuan abah, anak susuan mak, contoh kan. Tak payah ceritalah benda tu kan. So jadi maknanya mungkin dia patah hati, ataupun kadang-kadang takut kalau dia kurang ilmu, takut dia rasa macam tak berguna. Dia rasa macam aku ni anak terbuang jahat apa semua. Tak kan. So jadi maksudnya tak payah ceritalah. Kalau dia dah kita susu, dia adalah anak susuan kita. Dia adalah anak kita. Kan? Sebab anak susuan adalah macam anak kita. Ya, insya-Allah semoga kita ada halim dan rahimnya juga. Halim dan rahim juga. Insya-Allah. Ujung ni Ustaz, doa dan juga penutup untuk tajuk kita hari ini. Jadi viva kakak tuan-tuan muslimin sekalian, kita kongsikan pada hari ini satu tokoh yang disebut dalam Al-Quran, iaitu tokoh Nabi Ibrahim alaihissalam, yang Allah Subhanahu Wa Taala sebut apa kelebihan Nabi Ibrahim ni, dia ada halim. Halim ni yang nampak, rahim ni yang dalam, yang tak nampak. Begitu juga fabasyarnahu bighulamin halim, dia juga dianugerahkan anak yang gembira hati dia tu, Nabi Ismail alaihissalam, yang juga ada sifat halim itu. Halim ni yang nampak. So kita bentuklah yang nampak ni, yang zahir. Senyuman kita, menyapa orang, intonasi suara kita, kan, nak bercakap dengan orang, kan. Bagi salam ni, memberi salam ni adalah satu ubat untuk menghilangkan rasa sombong. Bagi salam bagi assalamualaikum. Mana menyapa ni, menyapa ni memecahkan sifat sombong dalam diri kita. Cuba tengok orang yang sombong, mana nak menyapa orang tu tak tahu kan. Cuba kita menyapa assalamualaikum, tanya khabar, kemudian dengan menyapa itu. Kan dalam hadis yang disebut, nak tak aku tunjukkan kamu satu kaedah yang kamu buat, kamu akan jadi berkasih sayang. Absyus salam bainakum, maka sebarkan salam. Sebar salam tu bukan saja salam itu, tapi menyapa juga. Kan? Maknanya kita paling kurang assalamualaikum. Kemudian tanya, pakcik daripada mana? Menyapa tu memecahkan sifat sombong pada diri kita tu. Jadi sebenarnya halim ni yang nampak. Kita menyapa, kita bersenyum, kita rasa maknanya membantu orang, tangan orang tua kita pimpin. Pakcik jom lintas jalan pakcik kan. Pakcik baru lepas lintas je lah. Oh ya ke, maaf pakcik. Kita tolong isteri kita di dapur contohnya. Kita tolong suami kita bawa kereta ni raya-raya kan. Dia dah penat bawa jam, kita tolong ganti. Itu semua benda nampak kan. Bukan belum naik kereta je, bang jangan suruh nak bawa hari ni bang. Orang halim tak ada, rahim mungkin ada, tapi halimnya tak ada. Suami masuk rumah je, bang hari ni jangan main minta air, saya penat hari ni. Alamak. Baru nak buka mulut. Belum minta lagi, dah kena warning dah. Hari ni air no, dah penat. Kedai dah tutup 6 malam. Alamak, macam mana ni? Okey. So jadi mudah-mudahan kita ada sifat halim dan juga rahim, mudah-mudahan. Okey, kita akhiri dengan doa insya-Allah. Siapa yang nak berinstagram dengan saya, type Ustaz Amin je. Ustaz Amin je. Jumpalah. Insya-Allah. Nak doa lebih-lebih, boleh kat situ insya-Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Ya Allah ya Tuhan kami, rezekikan kami menjadi hamba-Mu yang saleh dan salehah ya Allah. Rezekikan kami keluarga yang bahagia ya Allah. Rezekikan kami zuriat yang saleh dan salehah ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, kurniakanlah sifat-sifat yang baik dalam diri kami ya Allah. Kurniakan sifat-sifat yang bagus dalam diri kami ya Allah, dan
dan bersihkanlah kami daripada sifat-sifat mazmumah ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, rezekikan kami untuk membuat amalan yang kekal pahalanya sepanjang zaman ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, ampunkan segala dosa dan kesalahan kami ya Allah. Ibu bapa kami ya Allah, guru-guru kami ya Allah, orang yang punya hak ke atas kami ya Allah, dan kepada sekian muslimin dan muslimat, mukminin dan mukminat terutama yang mendengar pada hari ini ya Allah. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Alhamdulillah. Terima kasih banyak Ustaz atas doa dan juga ilmu pada hari ini. Semoga kita semua dapat menjayakan diri kita dengan apa? Dengan sifat halim dan juga rahim, insya-Allah. Terima kasih banyak sekali lagi Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.